Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu perkara yang penting ataupun amalan yang menjadi begitu signifikan dan dekat dengan bulan Ramadan adalah amalan salat sunat tarawih. Salat sunat tarawih sangat dikenali dalam masyarakat kita dan masyarakat umat Islam di seluruh dunia dengan istilah salatut tarawih. Namun, hakikatnya di zaman Nabi SAW, perkataan salatut tarawih itu tidak muncul dan digunakan secara meluas ataupun tidak digunakan sama sekali bagi merujuk kepada seperti mana yang kita amalkan di dalam bulan Ramadan. Namun, ianya lebih dikenali dengan perkataan qiyam Ramadan. Ini merujuk kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Sabda Nabi SAW, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang mendirikan amalan yang merujuk kepada salatut tarawih ini ataupun qiyam Ramadan ini dengan rasa mengharap dengan penuh keimanan dan mengharapkan pembalasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dia akan diampunkan dosanya yang telah pun lalu. Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, seorang ulama besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, menyatakan di dalam kitabnya Syarah An-Nawawi ala Muslim, menyatakan bahawa qiyam Ramadan itu merujuk kepada salatut tarawih. Maka ia adalah satu amalan yang memang sama sekali digalakkan dan ia sunnah muakkadah. Dan perkataan tarawih ini datang berasal daripada perkataan tarwihah, bermaksud banyaknya rehat di antara sela-sela salat itu. Kerana Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam hadis yang sahih juga, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu dalam keadaan 2 rakaat. Maka sela masa itu dipenuhi dengan banyaknya rehat. Namun telah berlaku biasalah persoalan, pertanyaan yang saya kira dahulu menjadi persoalan yang selalu ditimbulkan dan alhamdulillahirabbil alamin ia sudah kurang menjadi polemik dan juga perbincangan, iaitu persoalan nak salat ini 23 rakaat ke nak jalankan dengan 11 rakaat. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, di dalam hadis Nabi SAW seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa baginda SAW salat malam di dalam Ramadan dan di luar Ramadan tidak melampaui daripada 11 rakaat. Maka ini adalah sunnah yang sangat jelas. Namun persoalannya juga, adakah salah untuk seseorang itu menunaikan sebanyak 23 rakaat? Maka jawapannya tidak salah, kerana tidak ada di sana mana-mana dalil yang jelas menghadkan jumlah untuk menunaikan salat sunat, khususnya salat sunat tarawih ini di dalam satu-satu malam. Maka ianya pilihan buat saudara, pilihan buat saya dan pilihan buat kita semua untuk menunaikannya 23 rakaat ataupun 11 rakaat. Bahkan bagi seseorang itu yang mungkin pada hari tersebut memilih untuk tidak menunaikannya, itu juga bukan satu kesalahan, kerana asasnya salat ini adalah salat sunat. Namun bagi mereka yang meninggalkannya, maka dia ataupun beliau akan terlepas daripada suatu amalan yang sangat-sangat digalakkan di dalam bulan Ramadan dan dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan. Benar, di sana adanya hadis di mana baginda SAW hadir keluar dan menunaikan secara berjamaah dalam beberapa malam sahaja. Dan kemudian Nabi menghentikannya kerana bimbang ianya akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang kita dapat fahami? Iaitu ianya sunnah dilakukan secara berjamaah. Ia sunnah dilakukan secara berjamaah. Maka ianya dihidupkan kembali di zaman kita. Dan ada satu lagi yang mana kita juga perlu tahu, antara kelebihan yang disebutkan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan. Nabi menyatakan, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyama lailah. Siapa yang memulakan salat tarawih ini, bermula dengan imam yang sama dan berakhir dengan imam yang sama, akan ditulis baginya kelebihan menunaikan salat tersebut, seakan menunaikan salat tersebut sepanjang malam. Maka sekiranya kita mempunyai 11 rakaat, kita panjangkan sedikit bacaannya. Kalau pilihannya adalah 11 rakaat, kita panjangkan sedikit bacaannya. Dan kita bersama dengan imam yang sama, ada kelebihan dan ganjaran yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Namun, di akhir ini saya ingin memberikan satu ingatan. Kita perlu untuk meletakkan prioriti sebenar kita. Benar, kita sangat-sangat anjurkan menunaikan salat tarawih. Tapi jangan lupa
jaga juga salat-salat fardu kita. Jangan kita meletakkan prioriti kita yang salah. Kita jaga salat fardu dan kita tunaikan juga salat at-tarawih. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang selalu istiqamah menunaikan kedua-duanya. Terima kasih.